santai, kongsi-kongsi, sharing-sharing. Seronoknya. Masa-masa lalu kewas. Dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Abang Syam, yang manja lagi kacak bergaya. Okey, dalam poll IG beberapa hari yang lepas, aku bertanya mengenai cinta vs cita ataupun SPM, open book text. Yang mana korang nak mendengar aku membebel? So, cinta dan cita memenangi dan mendahului dalam poll itu. So, aku menceritakanlah mengenai cinta dan cita berdasarkan pengalaman aku, YouTube aku kan. So, pengalaman aku lah kan. Okay, bagi aku, cinta dan cita perlu ada dalam pelajaran supaya kita mendapat vibe yang baru dan juga sentiasa positif dalam belajar. Tetapi bagaimana supaya kita tidak mengabaikan pelajaran kita, kan? Dan juga bagaimana cinta itu tidak mendahului cita kita. Okey, aku bagi pengalaman aku dulu. Pengalaman aku form 1, aku berkapal dengan seorang wanita yang malang sebab dia mendapat akulah. So, kita orang kapal 3 bulan. Dia kelas B, aku kelas A. Dia kelas B, aku kelas A. So, aku kena belajar betul-betul sebab aku time tu bodoh. Aku di kelas ujung. Di kedudukan yang hujung. So, kalau aku still bodoh, aku kena turun kelas. So, satu kelas dengan dia, aku tak nak. Sebab malu, segan dan pelbagai perasaan lah. Dan takut cinta itu bertimbul semula. Berputik semula. Aku cuak, aku tak nak, aku takut kalau bercinta dengan dia kembali lah. Jadi aku akan belajar betul-betul setelah aku putus dengan dia kan. So ketika itu aku bercinta dengan dia daripada bulan Mac sampai bulan Jun. So selama 3 bulan je aku couple. Gitu 3 bulan je, tak lama pun. Jadi daripada bulan 6 sampai bulan 12 aku kena fight betul-betul supaya aku tak turun kelas. So berdasarkan cinta yang pertama tadi, aku perlu belajar betul-betul. Dia memberi kita impak positif supaya mindset kita berubah. Aku tak nak turun kelas, aku tak nak turun kelas. Walaupun niat belajar kita bertukar lah. Maksud selalu niat belajar kita untuk menjadi pelajar yang cemerlang atau untuk membantu ibu bapa. Tetapi mindset kita sekurang-kurangnya berubah. Dia memberi impak yang positif, kan? Walaupun orang kata banyak negatif kan. Lagi mak bapak, cikgu-cikgu, korang ni jangan belajar sampai bercinta. Bercinta sampai belajar, nanti kau putus korang bodoh. Nanti korang tak dapat A subjek saya. Nanti siapa nak bantu mak bapak kalau korang bercinta. Bila masa korang nak belajar? Macam kan. So bagi aku, cinta yang pertama tadi, form 1, dia memberi impak yang positif pada aku. Sebab daripada pelajar bodoh, aku tukar mindset aku untuk belajar betul-betul walaupun terpaksa. Kan, dalam keadaan terpaksa, orang kata memula terpaksa lama akan menjadi kebiasaan. Okay, setelah aku menjadi pelajar setelah aku belajar betul-betul, tapi kau kena tahu aku belajar dengan siapa? Aku belajar dengan cinta yang kedua aku. Okay, aku bagi nama dia Cinta. Tak nak aku bagi nama Cinta lah. So, aku belajar lah dengan cinta aku ni. Aku belajar. Dia budak pandai, aku budak bodoh. So, aku kena belajar dengan budak pandai lah. Takkan bodoh belajar dengan bodoh kan. So, aku belajar dengan budak pandai tu. Aku macam, macam ni nak buat ni, macam ni kan. Belajar. Sampailah form 5. Sampailah SPM aku ke akhir. So, dalam 5 tahun tu adalah putik-putik cinta kita orang yang kadang jadi, kadang tak. Macam, nak putik, gugur dah. Macam tu, bunga baru nak putik dah gugur. Kan, air baru nak masin dah tawak balik. Macam tu lah. Tapi biasalah kehidupan kan. Tetapi sepanjang aku bercinta dengan dia daripada form bercinta ke? Kita orang tak bercinta, tapi kebanyakan orang tahu kita orang saling mencintai dan saling suka sama suka. Tapi kita orang macam tak expose macam tu. Kita orang sentiasa chat macam, hai buat apa ni borak sampai tengah malam. Still chat. Walaupun mula nak bertanya mengenai soalan yang tak faham tadi, tapi kita orang still chat lah macam orang couple lain. Faham tak? Apa salahnya dia single, aku single time tu. So kita orang tak official kita orang couple, cuma indirect lah. Dia orang tahulah, sampaikan kawan-kawan pun macam, jangan bodoh itu Syam punya, gila. Macam tu kan. Sampai kan cinta aku pernah kena serang dengan perempuan 2 kali ke 3 kali. Bukan kena serang, masa macam orang pandang slack kat dia. Macam sebab perempuan tu suka aku tapi aku reject. Lepas tu dia pernah slack kat cinta aku ni lah sampai sekarang kot. Aku dah tak apa-apa dengan dia. Macam tu sebab aku dah pandai dan
Mampus kau. Tak adalah. Okay, lepas tu, so aku membayangkan, aku memberi bayangan bahawa cinta itu perlu seiring dengan cinta supaya korang menjadi bijak pandai, supaya memberi impak positif. Kan, sebab cinta itu diwujudkan oleh korang sendiri. Macam cinta aku diwujudkan oleh aku sendiri. Jadi bagaimana supaya aku tidak terjerumus dalam cinta yang palsu, yang membuatkan pelajaran kita hancur, hanyut. Jadi aku yang perlu sedar dan berpijak di bumi yang nyata supaya kita tidak melupakan tanggungjawab hakiki kita sebagai pelajar, iaitu tanggungjawab kita untuk memberi kemudahan ataupun menyenangkan orang tua kita dengan memberi pelajaran ataupun membahagiakan mereka. Dalam masa sama kita perlu cinta juga, sebab mengikut statistik negara, golongan yang andar tu, anak dara tua ataupun bujang telajak tang adalah golongan bijak pandai. Faham tak? Kenapa? Sebab dia orang terlampau belajar sampai lupa untuk bercinta, antara sebabnya, ataupun ada yang sebabnya sebab dia orang boleh hidup sendiri kan. Kalau boleh kita tak naklah jadi golongan-golongan begitu. Kita perlu ada pasangan hidup kita supaya dari tua nanti mudah, ada zuriat. Jadi cinta itu perlu wujud ketika zaman sekolah ataupun zaman universiti. So bagi aku perlu seiring dan perlu seimbang, sebab cinta itu diwujudkan oleh kita. Jadi kita yang perlu menguruskan supaya kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara negatif. Walaupun cinta memang banyak perkara-perkara negatif, tetapi kita yang perlu menguruskan kan tadi. Dan juga cinta adalah memberi semangat yang baru kepada kita untuk terus belajar. Sebab apa? Ada kawan aku, dia memang bukan kaki belajar, tapi dia terpaksa beli buku. Sebab apa? Kawan dia, mak dia yang menguruskan beli buku tu untuk classmate dia lah. Jadi dia macam, lemak, kalau aku tak beli nanti kanta ya, mak aku tak beli buku, sial. So dia pun belilah buku, masukkanlah nama beli buku tu. So bila dia beli buku, dia terpaksa lah baca. Takkan nak beli bodoh-bodoh gitu kan. So nak tak nak dia selak lah juga kan. Dan juga study bersama untuk final exam, untuk quiz, test, assignment. Sebab apa? Walaupun korang, mesti orang akan cakap, alah, dating lah tu. Yes, dia dating. Dalam masa sama dia belajar. I mean kalau belajar, kalau dia pergi belajar tu 3 jam, paling tidak 2 jam dia belajar. 1 jam je yang dia borak-borak. Dia macam, baby nak apa? Anjing. Kan? Sekurang-kurangnya dia belajar 2 jam ni. Taklah kalau lelaki sama lelaki saja dalam grup kan, dengan kawan, confirm lah PUBG, Mobile Legend. Kalau perempuan mungkin belajar makeup gitu-gitu, TikTok dan sebagainya lah. So bagi aku, cinta dan cinta perlu seiring supaya sentiasa mendapat manfaat dan supaya bahagia yang dicari diredai oleh Allah. Tetapi kita perlu ingat batas-batas bercinta, batas-batas orang cakap menjalankan hubungan diplomatik ini perlu kita tahu supaya tidak terjerumus dengan perkara-perkara negatif. Itu sahaja peringatan aku kepada semua. Jadi conclusion adalah cinta dan cinta perlu seiring dan perlu kita seimbangkan supaya kita mendapat impak yang positif dengan polisi-polisi Islam, iaitu menjaga batas-batas dan syariat. Gitu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.